Sampai tak masuk. Vitrage. Okay. Vitrage. Sarjan dah masuk. Okay, Vanessa dah masuk. Right, so saya teruskan lah. Okay, so boleh faham. Perasan tak suhu dia berlainan? Nampak tak suhu dia? Dia bukan ikut step by step kan? Macam kalau kita panaskan air. Okay, kita panaskan air, suhu minimum air panas 100 darjah Celsius. Jadi semakin meningkat tu akan ada apa-apa proses dia lah. Contohlah dekat 20 darjah Celsius, 20 darjah Celsius, 50 darjah Celsius sampai dah 100 kan dia akan ikut one by one kan. Tapi kat sini dia tak ikut one by one. Maksudnya dia tak ikut step-step peningkatan suhu tu. Maksud dia, kenapa dia tak mengikut tu? Sebab setiap suhu ni adalah sesuai untuk tindak balas bahan tersebut. So dia berlainan. So contohlah pada suhu 865, okay, karbon dioksida tu campur dengan karbon, dia jadi karbon monoksida macam tu. Tapi kalau dekat 1300 pula, karbon tadi tu campur dengan oksigen. So dia akan jadi karbon dioksida. Okay, dia bukan ikut suhu, peningkatan suhu tu. Dia suhu yang sesuai, baru ada tindak balas pada bahan tersebut. Macam itulah. Okey, boleh. Okey, tadi karbon tadi adalah arang kok ataupun kok tadi. Okey, karbon tersebut, kemudian karbon monoksida yang kita dapatkan ni. Daripada karbon tukar pergi oksigen, karbon campur dengan oksigen tukar kepada karbon dioksida. So kita dapatkan karbon dioksida ni campur pula dengan karbon balik. So dia dapat karbon monoksida. Jadi karbon dan juga karbon monoksida ni kita gunakan untuk menurunkan oksida besi tersebut supaya kita dapatkan besi tu. Itu ferrum ni. Okey, boleh. Nanti tengok balik. Mesti awak faham punya. Okey? Ada soalan yang ni? Sebelum cikgu pergi pergi nota seterusnya. Okey, tak ada. Alright. Yang lain? Okey, so kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, nampak tak sini sanga? Penghasilan sanga. Okey, sanga ni maksud dia apa? Ini bahasa baku, bahasa Melayu lah. Dia gunakan bahasa dulu-dulu. Okey, sanga ni kita panggil sebagai, kita kenali sebagai apa? Iaitu hasil sampingan ataupun tahi leburan. Okey, boleh? Tahi leburan. Maksud dia leburan tu yang kita dapatkan lepas kita cairkan besi tersebut, dia akan cair. So tu kita panggil sebagai macam hasil dia lah. So tahi leburan. Kita kena, tahi. Nama dia. Okey, tahi leburan. Maksud dia hasil dia lah. Macam kita lah, kalau kita makan, hasil dia kita akan jadi tahi. Macam tu lah. Okey, yang kita tak nak, kita buang. Ya, hasilnya tahi leburan. Okey ya. Sangat. Right. So tadi kita dah panaskan besi tersebut. Bila kita dah panaskan, okey, dia dah penurunan oksida dia, so dia akan kita dapatkan besi lah. Okey. So besi ni kejap. So tadi tu besi tu tak, tunggu sekejap. Bukan besi tadi lah. Okey, sekarang ni hasil dia kan, penghasilan sanga. Maksud dia sanga ni yang kita nak. Okey, yang kita nak iaitu ferrum tadilah. Okey, so macam mana kita dapatkan ferrum tadi tu? Lepas saja dia dah turunkan penurunan oksida dia. So pada suhu 94 darjah Celsius, okey, iaitu batu kapur tadi. Ingat tak tadi ada batu kapur campuran tadi kan? So batu kapur tadi akan bertindak balas. Okey, iaitu dia akan terurai. Terurai tu maksud dia apa? Dia dah, contohlah molekul dia ada dua. Tahu tak molekul? Macam mana molekul? Dia punya diri kan? Contohlah dia ada dua. So bila dia nak ada tindak balas, dia kena uraikan diri dia, pecahkan jadi dua benda. Macam tu. Boleh faham? So nama saintifik untuk batu kapur adalah calcium carbonate. Nampak? Calcium carbonate.
nama saintifik lah, cikgu selalu saintifik. Nama kimia dia. Nama kimia dia kalsium karbonat. Okey, nama kimia dia kalsium karbonat. So batu kapur ni iaitu kalsium karbonat, kita kena uraikan dia menjadi dua molekul lah. Kalau awak nak senang faham macam ni. Nah. Boleh faham tak? Sekejap, cikgu nak gunakan contoh yang tak faham. Kalsium karbonat. Apa dua bahan yang kalau kita separate dia akan jadi? Okey. Senang cerita macam ni. Okay, contohlah. Ni buku. Okey, nak jadi dua benda yang berbeza, awak koyakkan satu, dapat kertas. Macam tu. Koyakkan lagi, awak dapatkan hasil lagi satu kertas. Macam tu lah. Boleh faham tak? Boleh faham? Oh, cikgu tak boleh bagi ampau. Cikgu tak kahwin lagi. Okey, boleh. Maksud dia, kalsium karbonat tu satu benda. Lepas tu kan, kita kena uraikan dia jadi dua benda, iaitu kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey? Boleh? InsyaAllah tahun depan. Ya, sama. Tahun depan, tahun depan cikgu dah kahwin, cikgu bagi awak. Okey? Jangan risau. Okey. InsyaAllah cikgu jemput. Okey, so tadi dah jadi dua bahan. Kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Jadi sekarang ni bahan ni kan, ingat tadi kalsium oksida dengan karbon dioksida. Karbon dioksida kita gunakan yang untuk yang ni lah tadi dalam sini. Kita buangkan saja dia. Okay. Kemudian yang kita nak apa iaitu kalsium oksida ni. Okay. Kalsium oksida ni pada suhu 1125 darjah Celsius dia akan bertindak balas dengan silikon dioksida, iaitu benda asing yang terhasil daripada biji besi tu. Okey. Maksud dia macam ni. Daripada mana datang silikon dioksida ni? Tadi ingat tak? Ada hematite dengan magnetite. Iaitu ferrum 2 oksida dengan ferrum 3 oksida. Kan tadi macam cikgu kata, Mazwin dengan Intan pergi ambil, cari dekat dalam bukit ke tanah ke, cari hematite dengan magnetite tu. So bila awak cari, awak dapat ketulan kan? Satu ketulan yang bercampur. So kita tak tahu, tapi yang kita tahu dalam tu ada ferrum. Tapi ada benda-benda lain. Betul tak? Okay, so dalam tu kan ada ferrum dengan benda-benda lain tu. So benda lain tu lah silikon dioksida. Boleh? Situ kita dapatkan silikon dioksida tu. Okay, so kalsium tadi yang kita dapatkan daripada kalsium karbonat campur dengan silikon dioksida daripada campuran besi tadi. Okay, so bila dia ada tindak balas, dia akan menghasilkan kalsium silikat. Okay, kalsium silikat ni lah kita panggil sebagai sanga tu. Ni hasil sampingan ataupun tahi leburan. Boleh faham? Tak faham, cikgu explain balik. Faham? Okay, boleh ah. Okay, yang lain? Ya, kejap. Ya. Kejap. Nak habis dah. Okay. So, soalan seterusnya. Dah. Okay, boleh faham yang ni? Okay, boleh. So, kita pergi soalan seterusnya. Soalan pula dah. Biasa dah. Okay. Right. So, soalan seterusnya. Kemudian, dia mengada. Okay, kemudian pada suhu, okay, sekarang ni kita dah dapat dah hasil sanga tadi kan? Okay, sanga ni nanti dia akan bisa jadi dua. Nampak tak tadi yang ni? Bekas dia. Ni, dia ada dua. Nampak? Dia ada dua kan? So, sanga tadi tu akan terpecah jadi dua. Lapisan atas akan pergi ke sini, lapisan bawah akan pergi sini. Okay, so kita tengok apakah lapisan atas dengan bawah tu. Okay. So, lapisan bawah tu, atas tu kita namakan sebagai ni, sanga. Okay, tadi ada atas dengan bawah kan? Yang atas tu adalah sanga. Sebab bila
bila ferrum tadi dah cair, dia akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, dia akan ada dua lapisan. Macam kita buat Milo, buat Milo tapi buat air dengan air sejuk. Kan kalau kita campur kan kacau, Milo ke atas, air kat bawah. Macam tu lah maksud dia. Okay, so bahan yang kurang daya tumpat dia tu, so dia ringan kan, so dia akan berada ke atas. Kita panggil sebagai sanga. Okay, so sanga ni, sanga ni akan terapung. Okay, di atas leburan ferrum. Nampak? Sanga terapung di atas leburan ferrum. Dari semasa ke semasa, leburan sanga ini dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan, jalan dan juga struktur binaan yang lain. Okay, nampak? So tadi, hasil daripada sanga tu tadi, dia ada dua, iaitu sanga dengan lagi satu bahan kat bawah. Tapi sanga ni dia kurang tumpat. Tahu kan kurang tumpat? Lower density. Kurang dia punya berat. So dia ringan dekat atas. Jadi dia akan keluar. Okay, sanga tu kita boleh bahagikan pada dua. So sanga tu keluar. Sanga ni tujuan dia untuk apa? Untuk menghasilkan satu tapak bangunan ataupun jalan raya, ataupun struktur binaan yang lain. Itu adalah bukan jalan raya lah, jalan. Tak mungkin ada jalan yang binaan. Perasan tak kalau kita tengok orang buat binaan kan, ada besi dalam tempat jalan raya tu, jalan tu. So itulah kegunaan sanga tu. Kemudian yang bawah tu tadi, leburan ferrum. Ferrum tu kan besi, sebab tu dia ke bawah, dia berat. So ferrum ni nanti akan tuang ke dalam acuran dan kita biarkan dia sejuk. Bila dia jadi sejuk tadi kan leburan. Leburan tu maksudnya dalam bentuk cecair. So kita biarkan dia sejuk, dia akan jadi satu benda yang dah macam solid lah, dari keras. Kita panggil sebagai besi tuangan ataupun awak boleh katakan dia ferrum juga. Boleh? Okey. Boleh, itu dah hasil dia. Yang tadi cikgu panjang cerita tu, hasil dia kita nak dapatkan ferrum ataupun sanga tu. Sebenarnya sanga tu tak perlukan pun. Macam zaman dahulu kan, kita hanya nak ferrum saja. Tapi kan, mungkin diorang dah tahu, diorang kata daripada membazir sanga ni baik kita gunakan. So secara tak langsung sanga ni pun boleh kita gunakan lah, iaitu buat tapak bangunan dan sebagainya. Okey? Ada hasil dia jugalah. Walaupun kita nak ferrum saja. Boleh? Ada soalan untuk yang ni? Sebelum cikgu pergi last page sebelum kita habis. Okey, tak ada. Right? Ada soalan tanya saja. Okey. So last kali pula adalah isu perlombongan di Malaysia. Okey. Macam yang awak tahu, awak kan belajar geografi, betul tak? Negara Malaysia sangat kaya dengan hasil bumi, betul? Sangat kaya dengan hasil bumi. Okey. So disebabkan itu, kita akan sentiasa kaya dengan sumber-sumber bumi ni lah. Kita boleh dapatkan, kenapa Binitraj? Okey, kita boleh dapatkan semua bahan lah, bahan semula jadi ataupun yang kita nak. Okey, tapi masalahnya sekarang ni isu perlombongan jadi satu isu, iaitu mungkin orang yang buat perlombongan tu tak ikut etika yang betul. Okey, impak dia akan, atau impak kan? Impak tu maksud dia kesan. Okey, impak ataupun kesan dia akan menjejaskan ekosistem, iaitu mungkin keseimbangan alam akan terjejas ataupun tempat habitat haiwan dan juga hidupan yang lain pun akan terjejas. Okay, sebabkan tu kena ada cara-cara dia. Okay, so nanti awak baca saja yang ni lah. Ini isu just biasa saja. Ni baca dan awak fahamlah terus. Okay, boleh faham? So maksud dia ada cara-cara, ada keburukan dia, tapi kita kena selesaikan dia juga macam tu. Sebab kalau tak buat perlombongan, kita tak akan dapat hasil bumi. Okay, kita kena juga buat perlombongan, tapi kita kena ada cara penyelesaian yang terbaik lah supaya boleh dapatkan hasil bumi tersebut. Alright, so habis bab 4. Itu saja untuk bab 4. Okay, ada sebarang persoalan. Okay, nanti minggu depan kita akan bincangkan. Okay, tapi sebelum tu minggu depan kita cuti. So kita akan jumpa lagi 2 minggu lah. Okay, boleh? So tak ada apa-apa soalan, cikgu ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk siapa yang menyambut dan juga siapa yang tak menyambut, selamat bercuti. Okay.
Selamat bercuti. Okay, so itu saja. Terima kasih. Okay, selamat hari juga Intan. Okay, Mazwin selamat hari raya juga. Okay, sama-sama. Okay, bye Sam. Okay, thank you juga. Bye. Selamat hari raya. Okay. Terima kasih. Selamat hari juga. Okay, bye. Good night. Okay.